Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saya muliakan pengurusi majlis, dihormati Datuk Seri Dr. Zamri selaku MB Perak, Datuk-datuk, tuan-tuan, muslimin, muslimat, adik-adik untuk berada dalam program kita pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah. Coba 1, 2, 3. Cuma 1, 2, 3. Cuma 1, 2, 3. Subhan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah. Pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu dan kita dipertemukan pada malam ini. Makasih pada pihak tuan rumah, MB sendiri, dan juga mereka-mereka yang berusaha untuk menjayakan program pada malam ini yang telah menjemput saya bersama dengan tuan-tuan. Pada malam ini saya bukanlah nak mengajar kitab Syama'il. Nak mengajar kitab Syama'il, saya pernah buat paling laju 8 jam. Itu paling laju lah. Dia ada 400 buah hadis. Itu paling laju ekspres saya pernah saya buat 8 jam. Tapi dalam tempoh 1 jam tuan-tuan nak suruh saya cerita Syama'il tak sempat. Jadi walau bagaimanapun saya akan buat sedikit sebanyak ringkasan. Itu subhan. So walau bagaimanapun sedikit sebanyak insya-Allah saya akan kongsi bersama sikit sebanyak tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, bila mengaji Syama'il ini tuan-tuan, Syama'il ini maksudnya kepribadian, benda-benda yang bersifat kepribadian. Cubaan 1, 2, 3. Table. Ya, cuba. Tak. Melawak. Kami orang Pulau Pinang memang macam tu, cakap boleh melawak. Sikit-sikit itu kadang-kadang itu yang terasa orang kan. Ini orang Pulau Pinang, jadi orang Perak tak jadi juga kan. Jadi sikit-sikit itu minta ampun, minta maaf. Dan satu lagi, sebelum daripada saya teruskan dengan Syama'il ini, minta maaf saya siap daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kok dah saat lagi dalam dua cerita ni tiba-tiba kena kat siapa-siapa. Tulis saya dia kena kat batang hidung kita tu, jadi apa kata aku dah tak kata kat siapa. Abang saya siap tak kata kat siapa, tapi nak memperbaiki diri kita. Tuan-tuan duduk di Perak ni ramai juga tutup guru para ahli ramai itu subhan. Cuba tak puas saya ada ni ada sabutan ni saya main. Cubaan 1, 2, 3. Ceroi ni Cubaan 1, 2, 3. Tak apa. Jadi boleh dengar. Belah sana dengar, belah sini tak dengar. Tak apa. Cuma saya beritahu siap-siap, bila saya sampaikan ni, mungkin ada benda-benda yang dia tak seperti kita. Kita buat macam lain, cara hidup kita lain, tiba-tiba yang saya cerita ni lain. Maka minta maaf siap-siap lah tuan-tuan, jangan marah. Sebab tajuk yang diberi saya pun tak tahu adalah Syama'il.
Bila Syama'il, dia menceritakan tentang kepribadian, tentang cara hidup Nabi Muhammad. Satu benda saya teruskan dengan Syama'il. Ini saya sampaikan pada tuan-tuan bahawasanya khususnya kita, ataupun lebih khusus saya lah, saya dibesarkan dengan cara hidup jahiliyah. Saya sendiri besar di Pulau Pinang, dilahirkan, dibesarkan di Pulau Pinang. Nampak gelap macam ni bukan bangla lah. Yang boleh ingat bangla mana kan? Ini anak Tanjung ni. Tanjung Mari. Dilahirkan di Pulau Pinang, IC biru, warga negara. Ingat dah tengok je bangla lah. Aduh, tengok mana bangla mana. So, tentang aku gelap sikit, tengok tu macam mana. Jadi bila cerita Syama'il ni, satu benda kita kena faham, saya sendiri dibesarkan dalam lingkungan kehidupan manusia dan masyarakat, keluarga, manusia yang ada di sekeliling adalah di kalangan manusia yang tak faham agama. Itu cerita saya lah. Saya tak tahu lah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan yang nak turun mana ke, saya tak tahu lah. Memang besar dalam pondok, akan mengaji sekolah agama daripada kecil, bagus. Saya tak dibesarkan macam tu. Saya hidup dengan cara hidup bukan Islam. Sebab keliling saya adalah orang bukan Islam. Cuma keluarga ni dah nampak saya ni, pasal saya punya cita-cita dulu masa kecil-kecil. Cerita sikit lah kan, banyak cerita kat orang lain. Rosia orang Kedah kata. Rosia. Orang Kedah kata Rosia. Dia kena bunyi ring tu dalam sikit. Rosia. Jadi cita-cita saya masa saya kecil-kecil dulu adalah untuk menjadi, bila saya besar, saya adalah gangster paling besar di Pulau Pinang. Saya tengok gambar anakku Sazali, saya nak jadi macam Sazali. Masa tu Sazali menjadi ketua gangster di Singapura. Maka saya bercita-cita satu hari nanti saya kepala gangster paling besar di Pulau Pinang. Dengan pistol apa ada, boleh beli pistol ayak kan. Di sekolah saya tahfiz tak bangun, saya pakai pistol ayak panjang perak tembak subuh tak bangun kan. Tak boleh beli pistol ayak. Itu cita-cita, tapi takdir Allah. Manusia merancang tapi Allah menentukan segala-galanya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah yang tentukan segala-galanya. Tiba-tiba ditakdirkan saya pergi mengaji sekolah agama. Tuan-tuan tahu tak, hari pertama saya sampai di sekolah agama, saya nak cerita. Yang cerita kau orang, Rosia. Ingat tak? Kau ada pun yang gelak air tu, mana main? Sengih tak habis-habis. Okey. Hari pertama sampai di sekolah Arab, masa tu di sekolah Al-Masriyah Bukit Mentajam, sekolah dengan maktab adabi, kalau orang-orang setengah-setengah dia tahu. Mula-mula sampai, belum pergi pondok ni. Hari pertama sampai nak mengaji sekolah agama tak mau pergi, hati tak mau langsung. Tak ada minat pun nak mengaji agama. Tinggal markah di Pulau Pinang. Tahu markah? Awek. Orang Pulau Pinang kata markah. Okey? Tinggal dalam markah apa semua, biasalah walaupun gelap markah ramai. Ni jahiliah ni cerita dulu. Okey. Lepas tu hari mula pergi mengaji sekolah agama ni, pakai rambut tu sudah kira lah, rambut tu macam yang gel Ultraman lah rambut tu. Macam tahu lah. Rambut gel lah Ultraman ni, pacak tu macam. Lepas tu baju pakai satu t-shirt, baju rock, satu kumpulan rock di negara barat. Nama kumpulan dia saya ingat apa tak tahu, yang veteran sikit mungkin tahu lah kot, lama-lama memang. Nama kumpulan rock tu Iron Maiden. Tahu? Dia ada gambar macam hantu tu kan. Macam tu. Lepas tu pakai seluar ni zaman tu dia pergi buang poket, beli poket khas lambang macam matahari. Dia buat daripada kulit. Dia buat poket asing lah. Tali pinggang, paku, kepala peluru 4 biji. Sempoi. Main-main. Aku rock lama dah tak? Baru ni kami panggil di Pulau Pinang, panggil satu bekas penyanyi kumpulan rock left-hander.
Nama dia Nash. Jadi kami panggil dia di Pulau Pinang. Dia ingat saya ni dengan janggut kan dia tak ingat saya tak tahu lah rock. Saya kata zaman abang duk menyanyi, saya pun duk rock lah kata. Oh, ustaz pun dulu rock lah. Itu dulu. Itu zaman jahiliah, tak belajar agama. Pergi mengaji sekolah agama pun dulu tu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah tentukan segala-galanya. Bila saya belajar, saya faham. Mula saya belajar, saya main. Main. Tahun pertama tak naik kelas. Main tak mau belajar, tak mau hafal. Buat tak tahu lah. Haji malas pergi masuk kelas. Akhirnya tahun pertama tak lulus, tak boleh naik kelas. Bila tak boleh naik kelas, kawan-kawan semua boleh naik kelas. Maka banyak, kita tak boleh naik kelas. Dia, mudir dia, masa tu Allahyarham Ustaz Salahuddin, dia kata kat saya, main sini tak? Dia kata, awak, dia tak pukul saya, dia tak makan. Tapi dia bagi penampak dalaman punya Allah. Memang orang Pulau Pinang kata hire memang. Ayat dia memang sempoi lah. Dia kata kat saya, duduk. Ni saya nak cakap sikit. Saya dapat laporan awak ni tak naik kelas. Orang lain semua naik kelas. Nampak muka macam hero, tapi bodoh. Oh, ni bodoh. Ni bodoh. Tak naik kelas. Sejak itulah saya bertaubat daripada jahiliah. Dan alhamdulillah saya pulun. Setiap tahun saya langkau kelas. Satu tahun saya duduk 2 kelas. Orang itu gila dia ni. Tapi saya mau ngaji gila-gila. Saya buang saya punya jahiliah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun saya belajar. Alhamdulillah. Kita belajar, kita diperkenalkan dengan hadis-hadis Nabawi. Saya belajar dengan guru saya di Mesir, beberapa orang guru kita, dan saya khatam beberapa orang guru dengan Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan akhirnya saya buat perubahan sikit dalam kehidupan saya. Bukan senang nak boleh buat perubahan. Sebagai contoh, saya adalah seorang manusia kidal. Saya kidal. Oh ni silap. Di kanan. Saya kidal, bukan kidal tegar. Saya buat kerja apa, tulis tangan kiri, makan kalau makan nasi saya makan tangan kanan. Tapi kalau saya guna sini memang garpu jam-jam. Sudu garpu. Sini dia macam nak KL sini kan. Sudu garpu, kami orang Pulau Pinang main garpu jam-jam. Oh, makan gelap. Lagi gelap tengok ni. Ni, sudu garpu. Saya kalau pakai saya mesti jolok tangan kiri lah. Minta maaf. Pasal saya kidal. Saya dah dibesarkan macam tu, tak ada siapa tegur. Satu hari ketika saya duduk di Mesir, saya mengaji di universiti. Sambil-sambil itu saya duduk mengaji di masjid dengan Syekh menada kitab. Ada seorang Syekh saya tu nama Syekh Abdul Aziz bin Said Kaburah Al-Iskandari di Iskandaria di Mesir. Masa saya duduk mengaji dengan dia, saya tulis kitab tangan kiri lah. Dia duduk syarah, saya duduk tobek kitab tu di tangan kiri. Ada kita kidal kan. Sekali itu kena maki dengan Syekh lah pula. Saya pula suka duduk depan-depan, saya tak suka duduk belakang-belakang. Saya suka Syekh duduk depan, berkat lagi dekat, senang tanya soalan. Lah Syekh tengok saya tulis tangan kiri, dia kata kaldai hang tulis tangan kiri. Kena maki kaldai lah pula sedap. Pergi mengaji Mesir bawa anak bini dengan janggut berjamak lagu ni dah. Kena maki depan orang kaldai lah pula. Saya bawa Syekh, tulis tangan kanan. Kata hang tulis tangan kiri pula, ambil pen tangan kanan dengan tak boleh tulis saja duk kata-kata buat lagu tu. Alhamdulillah hasil daripada teguran Syekh saya tu sampai hari ni alhamdulillah banyaklah. Saya tak kata 100%. Kadang-kadang saya terlupa saya dipegang kiri ke. Kadang-kadang tapi boleh kata selalu alhamdulillah saya dah mula banyak saya seleh tangan kanan. Saya dah boleh tulis tangan kanan. Tangan kiri kan boleh tulis, tapi kanan tu agak lebih lambat sikit dan kiri malah juga. Lah itu gila. Lama kan 30 tahun hidup tulis tangan kiri kan. Tiba-tiba Syekh tegur, ya Allah, tulis tangan kanan bolehlah, alhamdulillah. Kan guna tangan kanan. Pasal saya buat lagu tu, pasal saya cuba tukar. Sebab saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah kata ayat begitu banyak, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat itu sudah cerita memang kita hidup, kita contoh tauladan ikutan kita adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita tu belakang cerita, tapi setelah kita terima Islam, kita buang cara hidup yang lain daripada Nabi Muhammad, dan Allah kata hang kena ikut Nabi Muhammad, hang tak boleh ikut lain daripada Nabi Muhammad. Yang dia punya dasar, dia punya asas dalam kehidupan. Maka bila main dalam kehidupan ni satu kita nak kena ubah. Pasal apa? Pasal kita sayang Nabi Muhammad. Saya teringat dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah takkan azab siapa-siapa yang ada Nabi Muhammad dalam diri dia. Nabi Muhammad beserta dengan dia. Bagi para sahabat yang hidup dengan Rasulullah tu, memang daripada hidup dengan Rasulullah, mereka ubah cara hidup jahiliah daripada mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dapat satu manusia, satu generasi manusia yang Allah takkan azab. Sebab tu adanya wujudnya manusia yang apabila mencela para sahabat yang hidup berserta dengan Rasulullah, orang ni memang saja cari penyakit lah. Tu bahasa senang boleh kata. Kan kita di Malaysia sekarang ni, kita dikejutkan dengan wujudnya satu jenis firqah, fahaman, kumpulan manusia yang main duk hina para sahabat, kutuk maki para sahabat, yang namanya ajaran Syiah. Kutuk maki para sahabat. Dalam sebuah kitab ditulis oleh Syekh Ad-Dihlawi, dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatul Ithnai Asyariyah, beliau menyebutkan tentang perkembangan pahaman Syiah ni. Dan dia bawa mai datang dengan ayat sebahagian ayat Quran dan doa. Ada satu doa tu apabila dia duduk di makam Rasulullah, dia doa kepada Rasulullah. Bila dia langkah satu langkah, dia laknat Abu Bakar, dan dia langkah pula dia akan laknat Umar Al-Khattab. Allahu Akbar. Manusia yang telah disepakati oleh para sahabat ketika itu, mereka layak duduk di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba nak pergi maki orang tu. Orang tu hidup beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata dalam satu ayat, Allah takkan azab siapa-siapa yang ada Nabi Muhammad beserta dengan dia. Walaupun kita tak boleh beserta dengan Nabi Muhammad dari sudut jasad, kita dah hidup lebih 1400 tahun, jauh beza, hampir 1500 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah hidup jauh dah. Walaupun kita hidup jauh, kita tak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dalam mimpi pun dah. Tidak jumpa hantu je. Dah hari-hari tengok televisyen gambar hantu. Pandang belakang, pandang tepi, pandang bawah, pandang habis rata-rata. Kalau pandang lah, jatuh tunggu terbalik. Hantu. Duk merhati, hantu. Dalam dia hantu. Cuba kita tengok Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dalam saya dah buat satu ringkasan tentang riwayat Imam Malik. Masa saya buat master di UKM dulu. Imam Malik rahimahullah ta'ala diriwayatkan dalam manaqib dia, hampir-hampir tidak ada hari dia tak pernah mimpi jumpa Rasulullah. Hampir-hampir seolah-olah macam langsung tak ada satu malam pun dia tak pernah mimpi. Seolah-olah macam hampir setiap malam dalam hidup dia hidup mimpi jumpa Rasulullah. Ada aku 2-3 malam lah. Sebab tu dia kata hampir-hampir. Kita pernah jumpa Nabi Muhammad? Tak ada. Ya, tak pernah jumpa Nabi Muhammad. Pernah tak pergi ziarah makam Rasulullah di bumi Madinah? Tak juga. Tak sampai masa lagi. Baiklah, kita hidup dengan cara hidup Nabi Muhammad. Kita makan cara Nabi Muhammad, kita minum cara Nabi Muhammad, kita duduk cara Nabi Muhammad, kita tidur cara Nabi Muhammad. Kita ubah cara hidup kita. Ulama ada sebut kitab berlumur dah Syama'il. Syama'il ni saja disusun oleh para ulama, ada lebih kurang hampir 100 buah jenis Syama'il. Tapi Syama'il yang paling terkenal adalah Syama'il At-Tirmidhiyah ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. 400 buah hadis yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidhi, murid kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di akhir kitab dia Al-Jami', nah, di akhir kitab dia ataupun Sunan At-Tirmidhi, di akhir tu dia bawa 400 buah hadis asing daripada sejumlah ribuan hadis dalam kitab dia. Dia bawa kelak tentang kepribadian Nabi Muhammad, supaya nak tunggu ngaji kitab berjilid tu bila nak dapat kan. Jadi dia bawa mai asing 400 buah hadis. Hang kena mengaji baru hang boleh faham cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Umpamanya makan tangan kanan, Nabi makan tangan kanan. Dalam hadis Imam Tirmizi meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi sa'iri a'mali. Nabi suka kanan dalam seluruh amalan dia. Nabi pakai cincin, saya tak pakai hari ni. Cincin saya kemek potong anak je tu. Kemek. Cincin murah betul kemek esok dia lain pula ketuk pula kan. Nabi pakai cincin jari kelingking tangan kanan. Kita pakai jari tangan mana? Ulama menyebutkan pakai cincin jari kelingking ni sunnah. Kelingking jari paling kecil sekali. Nak pakai jari manis yang nombor 2 ni boleh, tak ada masalah, silakan. Ada juga ulama mengatakan jari, tapi hadis bagi tahu jari kelingking. Nak pakai jari manis tak ada masalah, tapi sunnahnya pakai jari kelingking. Nak pakai jari hantu makruh, jari tengah makruh. Pakai jari telunjuk dan ibu jari, hukum dia setengah ulama kata haram kerana meniru perbuatan orang kafir. Orang kafir ada bersuka bobo di ibu jari, suka nak tunjuk-tunjuk. Nabi pakai ujung-ujung ya, tak mau bagi nampak. Tu pun pakai kecil-kecil ya. Tu pun masih lagi ada khilaf di kalangan ulama. Ada mengatakan cincin Nabi itu dia buat cok mohor. Cerdiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dia satu manusia cerdik. Dia tak suka buat kerja 2, 3, 4 kali. Dia keluar daripada rumah. Kita zaman sekarang semua dah ada setiausaha apa semua kan. Zaman tu dia dah buat segala-galanya, dia nak cok. Jadi dia bawa, dia buat dalam bentuk cincin. Kalau bola poket apa jatuh jadi susah. Cerdiknya Rasulullah tu, nampak satu manusia paling cerdik dalam dunia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat cincin, jadi dia pakai dalam bentuk cincin. Sekali lagi mai perak botol tunggu senang. Boleh betul lah. Sekali lagi ambil balik. Jadi ulama sebahagian ulama mengatakan Nabi pakai cincin hanya untuk cok mohor, bukan pakai hari-hari. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Nak pakai silakan, ada hadis Nabi pakai. Dia jari kelingking. Jangan lupa ibu jari lah. Nabi tak pakai ibu jari. Ni pakai pula tu dia debo berdonggar. Sini 4-5 biji, sini 4-5 biji. La ilaha illallah. Yang berlumbuk-lumbuk tu nak buat apa? Dah lah sebiji macam berlumbuk kau ni. Belah ni 4 biji, belah ni 4 biji. Tu dia lah. Sopa ketuat tu, tahu ketuat? Bukan ketuat ni, koin dia isi. Orang sini panggil apa? Risau. Tahu risau? Daging tumbuh lebih kan? Sini panggil apa? Ketuat kat halui. Ketuat tu halui kecil-kecil tu. Ni hak besar-besar ni. Tu dia lah. Mentang-mentang dia ayah anda kawasan. Ustaz pun ayah anda kawasan tak? Tak pakai cincin pun. Tuan-tuan dan rahmati Allah, tak boleh lah. Berlebih-lebihan tak boleh. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tak suka berlebih-lebihan. Ulama kata nak pakai cincin hanya 1 ataupun 2. Jangan lebih daripada 2. Lebih daripada 2 dikira sebagai membazir dan berlebih-lebihan. Pakai tangan kanan. Oleh kerana Nabi suka tangan kanan, Nabi pakai cincin tangan kanan, Nabi makan tangan kanan, Nabi minum tangan kanan, Nabi cedok tangan kanan. Cedok tangan kanan, bukan cedok tangan kiri. Cedok tangan kanan. Pergi rumah kenduri orang makan tangan kanan, cedok tangan kiri. Tanya dia, pasal apa cedok tangan kiri? Dia akan kata apa? Dia adik nak jawab apa? Pasal apa orang cedok tangan kiri? Kotor. Kita kata kotor, Nabi buat macam mana? Bila kotor, bukan kotor. Dia tak bagi kotor begitu. Kotor ni najis. Ada nasi di tangan orang apa? Berlemoy. Sini pun panggil berlemoy. Dia berlemoy. Bila berlemoy, Nabi buat macam mana? Dia jilat, dia kutip makanan tu. Betul tak? Dia kutip makanan tu, lepas tu tangan dah tak apa berlengai, tak berlemoy. Baru dia cedok makan. Baru dia ambil makanan yang lain. Baru dia nak tambahkan, nak buat apa agak. Kita buat macam mana? Kiri kanan ni. Kiri kanan ni. Tangan kanan makan, tangan minum je. Sini kiri, sini jolok, sini ayak. Sini jolok, sini ayak. Tu dia, kiri kanan. Weh, mengaji di mana? Tak betul itu, Nabi tak buat lagu tu. Ada yang terasa lah? Jangan terasa. Minta maaf tadi, awal-awal dia minta maaf. Kena maaf. Hari ni rakam, berlumbuk rakam. Allah, saya tak boleh tak bagi orang rakam dah lagi kuliah saya. Tapi pasal rumah MB saya tak apa, saya lapis-lapis sikit hari ni. Saya kena dah hari tu tuan-tuan. 4 katil 70 report, mampus aku. Kes halal apa? Datuk Lam beritahu.
Dia bawa pistol bawa dia saya. Nak tengok saya, Allahu Akbar. Allah tentukan segala-galanya. Padahal itu yang saya tak takut Nabi orang rakam. Ni Abang Don mengajar semangui tak bagi tanpa rakam. Takut saya kita silap cakap Allah. Kadang-kadang kita nak melawak. Tapi melawak tu tak kena cara. Dia terlajak sikit, Allah cari pasal lah pula. Tapi tak apalah ni, alhamdulillah dah mula beringat dah sikit, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah. Cerita pasal kanan. Seluruh amalan Nabi gosok gigi bersugi tangan kanan. Kita buat apa? Setengah-setengah yang kidal, usahalah. Memang susah sikit, lama-kelamaan boleh. Dulu saya semua kidal, hari ini saya dah boleh sembelih tangan kanan, dah boleh makan tangan kanan, dah boleh minum tangan kanan, dah boleh cedok tangan kanan. Nampak anak-anak saya yang mana duk pegang tangan kanan, pak, tampak di tangan. Tangan kanan, yamin, ikut sunnah Nabi, tak mau kiri. Kiri bukan daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan kalau ada jam zaman Nabi, Nabi akan pakai tangan kanan. Yang kita pakai tangan kiri. Wandon pakai tangan kiri. Buka buat tangan kanan. Oh, buat tangan kanan lah. Oh. Adik, buat tangan kanan. Buka lah esok. Mati lagi tak ada nak amal. Buka. Siapa pakai tangan kanan kiri, jumpa saya mesti pancung lah, tak hujan. Tak kena habak. Mungkin dia tak perasan. Tak apa abang jangan malu. Pasal saya kena dah dulu. Hari ni saya balas dendam balik ha. Itu saya kena maki dengan share. Tulis tangan kiri kena maki kalda. Tapi hari ni saya tak maki orang lah. Buka lah buat tangan kanan. Alhamdulillah. Ramai yang saya tengok. Saya pergi dekat tempat saya tengok dia pakai tangan kanan. Bahagialah alhamdulillah. Mungkin dia pernah belajar Syama'il. Dia tahu bahawa Nabi suka kanan. Ada orang yang kadang-kadang kononnya dia pandai lagi. Bila kita kata pakai tangan kanan, dia kata apa? Allah zaman Nabi tak ada jam. Memang zaman Nabi tak ada jam. Jam tangan ni lah. Tapi Nabi dah bagi tahu dia suka kanan. Jadi yang ubahlah tangan kanan. Faham tak? Kita dah dididik dengan orang bukan Islam. Sebelum ni kan kita faham. Sebelum kedatangan Islam, ada agama lain daripada Islam dah duduk bertapa ratusan tahun, ribuan tahun. Lepas tu mainlah pula dengan Jepun, dengan orang putih, campur pergi jadi dalca terus. Hak Islam ada, hak bukan Islam, macam-macam passion tu ada campur. Dalca boleh makan sedap. Yang ni tak boleh pakai, dalca rosak lah ni. Orang Pulau Pinang kalau sebut dalca tu kira tak boleh pakai. Dia ni dalca lah ni. Maksudnya campur habis aku tak belik dah habis. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ubah tak apa, insya-Allah ada berkat dalam kanan. Walaupun susah bang. Seminggu bang tak percaya orang pakai kanan, lepas tu insya-Allah. Ini pakai masa rimah tau. Kita tak bisa pakai kiri kan. Tiba-tiba hari ni pakai kanan. Wah rimah ni, wah rasa pelik ni. InsyaAllah. Saya bagi masa, insyaAllah seminggu try tengok. Pasal masa saya ubah tangan kiri pergi tangan kanan jam saya. Ustaz guru saya kata seminggu bang tengok. Saya tak ambil seminggu, 3 hari saya dah bisa. Sekarang kalau saya pakai jam mesti tiba-tiba ya tangan saya otomatis sebelum masuk tangan kanan. Dia takkan pergi tangan kiri, insyaAllah. Walaupun tengah tengok, kanan. Dah hari-hari kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, pakai jam tangan kanan, pakai cincin jari kelingking tangan kanan, buat kerja tangan kanan, tulis tangan kanan, berlatih adik-adik tulis tangan kanan. Okey, yang dah ubah tangan kiri tu ubah bagi jadi kanan balik, insya-Allah ada keberkatan. Pasal apa? Pasal kita faham yang tu adalah sunnah. Walaupun sunnah-sunnah yang saya cerita ni adalah sunnah-sunnah kecil ya pun. Walaupun sunnah kecil hari-hari buat. Hari-hari makan, hari-hari minum. Sampai tutup guru kita kata kalau dah tak sempat nak guna tangan kanan, macam mana dah tersedak, tak ada nak jilat tangan, tak ada nak kutip makanan, dia suruh kita pegang tangan kiri, ampu tangan kanan. Dia punya nak bagi ada kanan juga, tak mau bagi kiri semata-mata, biar bagi ada kanan juga. Sampai teratur. Ini sebahagian daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya. Makan, minum. Nabi makan. Macam mana cara Nabi makan? Nah, cerita semua tak ada lah. Cerita yang mana ada. Yang mana terlintas yang sebut. Macam mana cara Nabi makan? Cara Nabi SAW apabila makan, betul Nabi guna 3 jari. Betul Nabi guna 3 jari. Tapi Nabi guna 3 jari Nabi makan roti. Sekali lagi orang buat nasi, makan 3 jari, pukul 12 tak habis-habis gitu makan. Makanlah 5 jari. Tak apa. Tu dia ada 3 jari. Tu cedok. Tak lepas-lepas habis. Cubit daging, cubit ayam makan 3 jari tak apa. Makan nasi pun 3 jari bila nak habis.
Tapi tuan-tuan, dari sudut kesihatan, apabila kita makan dengan makan dengan 3 jari, agak-agak 3 jari itu kita celok dapat minyak mana? Sikit kan? Ada tak 1 camca teh punya nasi? Ada lah kot. 3 jari cubit dapat tak 1 camca teh punya nasi? Dapat kan? Tuan-tuan, dari sudut kesihatan, kalau kita makan sikit-sikit, kita kunyah lebih banyak, dia lebih mempercepatkan penghadaman makanan. Tapi kita bukan 3 jari, dah 5 jari. Tapi 5 jari bukan ambil lagu tu, ambil lagu tu. Faham tak ambil lagu tu? Macam PO, dia korek lagu tu. Bila dia korek lagu tu, yang ni bukan 1 camca teh, ni 1 sendok. Ambo 1 sendok dalam mulut, ang pepak ni pepak. Berapa kali anak pepak? Pepak lah kot 7-8 kali telan. Hadam tak makanan dalam perut? Hadam, lambat. Yang tu yang lepas makan. Dia main satu macam nak muntah, tak muntah belahak. Tak belahak, sendawa. Leceh cakap dengan orang tak hati. Tak faham. Tu dia main satu macam masa pedih hulu hati ni. Lepas tu mula nak panggil bomba hak putih tu, iklan televisyen tu main. Tahu bomba putih apa nama? Ada Gaviscon. Dah sakit hulu hati. Hang makan tak betul? Hang tak ikut cara Nabi Muhammad. Nabi minum, lepas makan dah lama baru dia minum. Ni hang bantai ayak sebelum selepas banyak kan. Sikit-sikit kita minum tak ada masalah. Lepas tu bila kita makan, Nabi dia makan, dia akan mulakan dengan makan buah-buahan. Dia akan makan buah-buahan sunnah. Kita tengok sunnah dunia hari ni. Kehidupan hari ni orang bukan makan buah. Buah orang makan lah. Dah habis semua. Dia cuci mulut, makan manis-manisan. Aiskrim ke, cari aiskrim yang halal orang Islam punya ke. Aiskrim ke, ataupun manis-manisan, madu ke apa ke. Pasal apa manis-manisan? Dia mempercepatkan penghadaman makanan. Betul tak? Tapi kita makan bila? Kita makan, kadang-kadang makan aiskrim awal, lepas tu makan buah last. Sebagai contoh, kita pergi di kedai tom yam umpamanya. Biasalah kan, orang biasa kebanyakan tapi kedai-kedai biasa. Tom yam 1, nasi goreng 1, fresh orange 1. Standard lah, fresh orange 1. Kita mau buah yang blender buah lah. Fresh orange 1. Lepas tu nasi goreng 1. Kita buat macam mana? Kita sepatutnya minum fresh orange tu bagi habis dulu. Pasal dia buah. Tapi kita tak buat lagu tu, kita makan dulu. Lepas tu kita makan fresh orange last. Maknanya makanan duduk di bawah, fresh orange duduk di atas. Fresh orange, nama pun orange, dia ada asid banyak. Bila asid banyak, dia lambat nak hadam, dia akan membantu, dia akan mengganggu perjalanan ni saluran makan kita. Mula nak jadi gastrik. Itu duk main bulan puasa, tak okey perut ustaz, tak boleh puasa gastrik, manja kan. Makan tak betul. Cara hang makan tak betul mengikut pakar-pakar kesihatan. Saya belajar dalam bidang perubatan. Mengikut pakar-pakar kesihatan, makan yang paling ideal, yang paling terbaik, makan pagi bermula daripada waktu sahur sehingga jam 8 pagi. Masa tu ada asid keluar di perut kita untuk mempercepatkan penghadaman makanan. Siapa makan pada ketika tu, dia keluar asid tu, dia mempercepatkan penghadaman makanan. Bila asid tu keluar dalam perut antara makanan, dia akan lama kelamaan dia akan hakir dinding perut tu. Bila dia hakir dinding perut tu, hang mudah boleh kena gastrik. Ni makan pagi pukul berapa? Makan pagi pukul 10.30. Bolehlah makan, bukan tak boleh makan. Tapi time tu hang makan, time tu asid ada dalam perut. Hang makan pagi tak kena time. Waktu yang kedua, makan tengah hari daripada jam antara 11.30 sehingga pukul 2. Time tu makan tengah hari. Kita makan tengah hari pukul apa? Setengah-setengah orang pukul 3.30, pukul 4 ada, bukan pukul 6 ada makan tengah hari. Tengah hari apa nak malam dah. Yang tu time makan malam. Time makan malam antara pukul 6 petang sehingga pukul 8 malam. Kita makan pukul apa? No, pergi tengok Pulau Pinang. Pukul 3 pagi duk beratok ni. Nasi beratok. Sekali-sekala nak kena nasi beratok boleh lah. Hari-hari ambil beratok itu mampu ya. Kan duk kena nasi kandak. Bukan tak bagus. Time hang makan tu bukan time makan. Faham tak? Sekali-sekala kita main ada program nama untuk Zamri, baik-baik insya makan. Walaupun time tu tak sepatutnya kita makan. Eloknya buat makan main-main tu mau boh siap-siap. Contoh ni saya bagi cadangan. Main-main tu mau sebat orang siap-siap, ni bahasa orang Pulau Pinang.
Okey, sebat orang siap-siap, makan orang siap-siap, lepas tu sembahyang maghrib. Itu terbaik. Dalam itulah dia kata saya lagi bagi makan orang lagi dia paling no pula dah. Jam lah. Tapi itulah waktu makan. Itulah waktu makan. Nabi SAW dia tidak akan makan pada akhir malam ataupun pertengahan malam, dia akan makan pada awal malam. Lebih kurang maghrib, lepas maghrib tu time boleh makan lagi. Tu waktu terbaik. Malam-malam kita sapa ya. Agak pukul 12 tak lena lagi, bawa roti ke sekeping dua kan, cica, koko. Saya lagi di luar ada, saya bawa main koko, saya punya produk sendiri. Belilah ustaz punya. Saya nak bela anak yatim sekolah saya. Saya mah tapi saya percuma. Kan untuk anak-anak yatim, untuk golongan asnaf. Jadi saya nak kena cari duit lah. Sebulan 20,000 belah dia mah. Anak aku lagi. Sudah. Faham tak? Jadi nak kena cari dia apa? Jadi buatlah menyaga-menyaga sikit. Hari ni bawa koko. Nama koko tu My Koko. Beli lah, ada koko, ada kurma, ada madu. Daripada duk minum koko Yahudi kan. Saya tak mau sebutlah nama. Saya kena tangkap pula lagi ni. Mampu aku. Kena pula. Kan? Minumlah koko haram Islam punya. Halal. Saya punya ada halal jakim lah. Ya, jangan buat main. Memang cok halal jakim. Tak percaya pijak di jakim. Alhamdulillah, jual dengan harga murah-murah. Tuan-tuan minumlah, kau nak sapa malam-malam sikit cicah roti ke, sebagai contohnya. Okey, itu cara Nabi Muhammad makan. Nabi SAW makan, dia akan memperbanyakkan kunyah kalau dia makan. Ada orang kata Nabi makan kunyah 40 kali. Bila dah habis? Tak payahlah kau sampai 40. Tapi kalau nak buat 40 pun bagus juga. Baru perut kita tak susah nak haram. Ni makan sebagai contohnya, kita buka puasa ni, baru-baru ni kita Ramadan. Setengah-setengah masjid, setengah-setengah tempat buka puasa, makan bagi kenyang-kenyang. Semayang maghrib confirm dah tinggal dah. Ataupun semayang lambat. Maghrib pukul 7.30, pukul 8, 8 lebih baru kita semayang. Kita dah melambat-lambatkan semayang maghrib. Satu. Yang kedua, kalau ikut cara Nabi, Nabi minum air, Nabi makan kurma 3 biji, Nabi minum air segelas, kemudian Nabi akan solat maghrib. Lepas solat maghrib baru Nabi makan. Itu baru betul. Baru kita makan ikut kajian. Walaupun kita puasa tak makan seharian, bila kita makan kurma 3 biji, kita minum air, tempoh kita semayang apa semua, manusia ni bila perut dia lapar, makanlah apa sekalipun, sikit ke banyak, dalam tempoh 20 minit dia akan kenyang. Macam tu. Hang tunggu 20 minit, ambil kurma 3 biji, ambil ayak segelas, hampir semayang apa, azan bang apa ke, tunduk bangun. Lepas habis doa tu dalam 20 minit, tengok nasi tak kena. Barulah dia makin lama, dia makin diet sikit, baru dia lebih sihat. Ni hang bubur tengok nasi macam tak pernah tengok, perak lo jolok tu macam yang cedok, sekali cedok satu senduk. Jam ah. Mai pi apa pun semua sebat, semua sapu. Lepas tu baru nak pergi semayang, dia jadi malas nak buat amal ibadah. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan, minta maaf kalau cerita pasal Ramadan tak membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih sihat. Ramadan tak membantu untuk kita lebih dekat pada Allah. Makin hari makin sakit, makin macam-macam penyakit, berpunca daripada cara kita berpuasa tak ikut cara Nabi SAW. Biasanya dalam Ramadan saya akan ceramah tajuk Ramadan adat dengan Ramadan versus Ramadan syariat. Macam mana cara puasa Nabi Muhammad? Sebab kita dulu tak puasa cara Nabi Muhammad, sekarang nak belajar cara berpuasanya Rasulullah SAW. Macam mana cara tidur Nabi Muhammad SAW? Nama berapa? 29. 9 kan bagus belah. Saya orang tak bagi time, dia dibantai pukul 12. Ngangah lampau. Baik, sekali lagi. Cara tidur Rasulullah SAW. Macam mana cara Nabi tidur? Adik-adik yang mengaji tahfiz. Kan? Macam mana cara Nabi tidur? Ambil ayat semayang. Kalau saya buka kitab ni pula, ada 50 adab ketika nak tidur. Sudah. Mengaji tak habis pula, ini 50. Ada 50 adab Rasulullah ketika nak tidur. Takkan nak cerita apa, saya cerita ringkas-ringkas. Satu, ambil ayat semayang. Dan ambil ayat semayang itu, tidur untuk ya. Lepas tu, semayang 2 rakaat. Semayang apa? Semayang sunat tidur. Jangan buat bid'ah tu, repek tu. Tak ada semayang sunat tidur lah. Semayang sunat witir boleh. Nak buat semayang sunat witir. Dah, semayang sunat tu belakang cerita. Tadi kan dah habis insya-Allah semayang dah. Semayang apa pula? Dah. Semayang apa? Nak kena semayang hajat ke apa boleh lah.
Ada dia ambil ayat semayang, lepas itu istighfar, minta ampun ke Allah. Ya Allah ampun, ya Allah, ya Allah ampun, ya Allah. Istighfar, astaghfirullahalazim, minta ampun ke Allah. Kod dalam hidup memang tak ada kod, memang confirm dalam hidup setiap hari kita buat dosa. Betul ya? Kadang-kadang dosa mata, dosa telinga, sedap tak sedap, kita tiba-tiba mengumpat orang, sedap tak sedap, rupanya kita dah tengok mana-mana atau tepi jalan. Contoh. Nak sebut amuai ni pelik sikit, buat maknya pula kan. Tengok pula siapa tepi jalan. Duk tengok dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Tak apa-apa dosa lagi kita buat hari-hari. Dosa perut, dosa kemaluan, mungkin ada. Baik, taubat. Lepas itu adalah beberapa doa yang tuan-tuan boleh baca. Nak baca surah Al-Mulk, nak baca surah As-Sajdah, nak baca surah-surah, baca 3 kul, baca ayat kursi, baca Fatihah, baca akhir suratul Baqarah tu, baca An-Nimah banyak. Lain daripada itu tuan-tuan, jangan lupa baca la ilaha illallah. Nabi kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, mati masuk syurga. Ada tak? Bisa tengok ada orang dia tidur-tidur bangun pagi dia bergerak-gerak tak keras dah mati. Ada? Ada tak? Mana pisau hamba ada tak? Ada bukan? Ada belonggo mati keras tidur malam betul bangun-bangun. Tahun ni saya jumpa bulan Ramadan, jumpa seorang kawan saya. Dia azan radio kan? Jamnya tak apa. Baik. Saya jumpa kawan saya, dia kata, lama tak jumpa, 20 tahun tak jumpa kawan-kawan lama. Kata ni mana pi, ni handuk benda ni masing-masing dia kata, ni nak cerita sikit. Dia kata bini orang, dia marah kan. Dia kata bini apa tak ada hal, baru ni aku tidur tengah malam, bangun pagi nak gerak bini suruh makan sahur, nak suruh dia pergi masak apa. Dia tengok keras. Allahu Akbar, inna lillahi. Dah rasa malam ni ambil tidur, esok pagi ambil tidur. Confirm. Belah malam. Dah adik rasa esok pagi yang boleh bangun tak? Agak malam ni yang tidur, confirm esok pagi yang boleh bangun? Tak. Boleh tak esok malam ni yang tidur keras tu. Confirm yang gerak, qalu inna lillahi, mati dia lain. Betul ya? Jangan duduk seronok. Yang cakap pun seronok. Dia tengok esok pagi dah semalam kami dengar ceramah dia, dia tahu esok pagi masuk televisyen lah dah. Masuk berita kan, semawan hantar ke WhatsApp lah, mati dah Ustaz Zahul, na'udzubillah. Contohnya kan, siapa-siapa pun boleh hidup, siapa-siapa pun boleh mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati kan. Jangan lupa adab Rasulullah bila tidur, nak pergi ke tempat tidur sunat kita ambil satu kain macam ni. Kain orang Kedah kata kain kebak, sini panggil kain selimut. Sini panggil apa? Kain selimut. Ambil ni, kibas sikit macam tu dekat kita punya tilam. Manalah tahu, tiba-tiba kita tak balik lagi, bini kita pun di rumah. Orang ni saya cerita di masjid Semangui. Tengah-tengah kita balik-balik lagi, kita tunggu mana lagi tu tak balik-balik lagi. Mayang Isyak dia dengar kuliah dia pun duduk dalam katil-katil duduk jik seluar kita yang koyak. Perempuan ni kadang-kadang dia tinggal tau, dia jarum berhenti tu, jarum duduk jik baju tu, dia cucuk atas bantai tu, dia kata saya lagi main sambung pula kan. Tengah-tengah duduk cucuk duduk jik baju ni, jik seluar dengar bunyi tu, cerek bunyi. Masak ada ayam. Lari pula pergi ke dapur, tengok ayam atau nampak benda lain pula. Lupa jarum tinggal kat bantai. Balik tu lelaki, letih lah. Ngaji ustaz ceramah panjang ni. Pak letak kepala atas bantai tu, selamat. Orang Pulau Pinang kalau dia kata selamat tu kira selamat. Tapi kalau dia kata macam ni, selamat, tu tak selamat. Dia ada mat tu sikit, ada mat tu ni, selamat, tu ini tak selamat. Okey, disunatkan kita apabila kita nak tidur, kita kena tidur dalam keadaan padam lampu dan gelap. Kebanyakan orang tidur macam mana? Terang menerang macam supermarket tu. Tambah orang perempuan tanya, pasal apa yang tidur cerah ni? Takut hantu lah. Itulah. Malam-malam tengok dengan hantu. Televisyen macam-macam ada. Dulu marah sangat kata televisyen tak ada ceramah agama. Lah ni ada TV Al-Hijrah Jakim, di bawah Jakim. Nah pagi sampai ke malam, pagi-pagi buta sebelum subuh ada sampai tengah malam. Tak mau tengok. Pula dah. Bila tengok filem hantu. Itu takut hantu. Betul ya? Saya pergi ceramah di satu tempat sebelum ni lah. Saya pergi ceramah di UTM Skudai. Saya pergi ceramah kita cerita Syama'il ni.
di depan student di sana dengan pensyarah di sana. Duk cerita-cerita Syama'il, saya kata sunnah Nabi tidur di dalam gelap. Orang yang tidur di bawah cahaya lampu, lebih-lebih lagi lampu Kalimantan yang putih ni, untuk jangka masa panjang dia terdedah kepada penyakit kanser. Terdedah dengan penyakit leukemia. Dulu jarang dengar leukemia, lama-lama sekali saya kecil-kecil lari pergi hospital pelonggok leukemia. Dah pasal apa? Tidur bawah lampu daripada kecil, dengan mak, dengan anak, dengan tok semua tidur bawah lampu. Maksudnya buka lampu cerah-cerah. Betul ya? Saya pergi ceramah, saya cerita apa yang saya faham. Tiba-tiba ada seorang profesor masa duduk minum-minum tu, dia kata, Ustaz, saya tertarik dengan tadi Ustaz cerita tidur bawah lampu tu. Ustaz, saya sendiri buat kajian PhD saya tentang berkaitan tu. Dan dia kata, Ustaz, sebenarnya kulit manusia ni, profesor tu cerita, kulit manusia ni bila dia kena cahaya sebelah siang, dia tak boleh tidur, dia bekerja. Macam mana dia kerja tu saya tak tahu, bertanya dia. Dia cerita kulit ni bekerja bila siang, bila main malam dia kena cahaya lampu, dia juga masih lagi bekerja, dia tak boleh nak rehat. Maka dia nak rehat, dia kena duduk dalam gelap, baru dia boleh rehat. Oh macam tu. Bila siang dia kena cahaya matahari, malam dia kena lampu, dia tak ada masa untuk dia rehat. Untuk jangka masa panjang, dia akan jadi radang kulit, kanser kulit, macam-macam lagi dia. Macam-macam lagi dia. Hampa mengaji tahfiz tak ada kulit-kulit kata-kata. Jaga, tak tahulah pasal apa. Boleh jadi hang supuk tolak kat mana-mana, boleh jadi. Ada mana-mana tahfiz pun sama. Boleh jadi tahfiz hampa bagus sikit, saya macam tu ke. Main raya ni tolak siapa? Jaga. Ni kain siapa? Sepuk kata-kata, itu satu bab lain, tak jaga kebersihan. Tapi kalau tidur di bawah, sebab tu Nabi tidur di bawah cahaya lampu. Orang kata apa? Oh zaman Nabi pakai pelita. Kalau pakai pelita, sekali lagi jatuh kita bakar rumah. Betul, yang tu pun satu. Zaman sekarang pakai lampu ni, mana nak terbakar? Nak terbakar bukan dia kira pakai pelita. Litar pintas nak terbuka macam ni, tak buka pun boleh terbakar. Itu satu bab. Yang kedua, menjawab persoalan zaman moden ni, kena tutup lampu, dia boleh menyebabkan kanser. Ni kajian. Dia tak mau buat pun tak apalah, terpulang lah. Kita risiko dia kita terima untuk berdepan dengan penyakit-penyakit macam ni. Hari ni tuan-tuan dan rahmati Allah, macam-macam penyakit mai. Saya duk buat rawatan, saya tahu macam-macam yang gangguan makhluk halus ni tu. Saya duk cerita hari-hari jin. Cemui yang tengok jin ni. Bukan jin, orang masuk jin ni lah kan. Yang mai penyakit macam-macam. Punca pasal apa? Kita tak jaga kita punya kesihatan. Sebagai contoh, kita guna ubat gigi. Kita guna ubat gigi. Ubat gigi, apabila dia sebut di situ ubat gigi dengan diperkayakan dengan Florida, misalnya tak mau sebutlah nama produk orang, kena zaman pula. Ubat gigi diperkayakan dengan Florida. Nantang apa Florida tu? Ada satu tempat di Amerika tapi Florida tu bahan bagi putih gigi. Kalau tuan-tuan guna lama-lama gigi putih, dia lah kata. Menurut kajian, Florida ni satu bahan, walaupun dia bagi putih gigi, untuk jangka masa panjang, Florida ni dia akan menyebabkan kanser otak. Tuan-tuan faham? Sebab tu gunalah benda. Orang dulu-dulu bagus. Dia ambil arang tumbuk dengan garam, tonyok. Ambil sabut nyok. Kita sekarang carilah ubat gigi yang paling kurang bahan-bahan kimia. Itu lebih baik. Kalau dia kata ni daripada herba, itu lebih baik. Lebih-lebih lagi kalau ada Kementerian Kesihatan dan sebagainya, KKM, itu lebih baiklah jaga kesihatan kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah, hari ini cara kita makan, cara kita minum, cara kita tidur tak ikut cara hidup Nabi Muhammad SAW. Satu, kita jauh daripada Nabi Muhammad. Yang kedua, kita terdedah dengan kepelbagaian penyakit. Ni abang, cara tidur tak betul, cara makan tak betul. Ada orang kadang-kadang tengok terpaksa duit tak ada, kena kerja kilang kan. Bila kena kerja kilang, kena kerja shift. Pagi, petang, malam. Bila kerja malam, tak boleh tidur malam. Kalau kerap duk amai tak tidur malam, jadi apa bang? Penyakit macam-macam. Antara ulama sebut dalam kitab, faktor penyebab penyakit, satunya banyak tidur, banyak makan. Banyak makan, banyak minum, banyak makan. Banyak minum tak apa, minum air banyak tak apa. Jangan makan banyak, jangan tidur banyak. Dan jangan pula tak tidur. Waktu malam adalah waktu tidur. Kita pula jadi terbalik, terus kita tak tidur. Bila tak tidur, kita terdedah pula kepada macam-macam penyakit pula. Dia akan mai selepas daripada tu. Bak makan, bak tidur, bak apa lagi? Saya nak buka 1-2 soalan. Pasal masa tak cukup, panjang nak cerita. Syama'il ada 53 bab.
Saya baru cerita 2-3 benda. Silakan kalau ada soalan, katakan. Kamu tanya. Kamu tanya, mai saya tanya. Abang nak tanya apa? Tanya kan? Saya bagi hadiah ayah tu. Kan tanya soalan. Sampai cukup balik tu. Kan nak tambah? Cukup dah. Silakan. Bukan soalan kah? Apa yang boleh kita kongsi? Saya ada banyak benda lagi nak cerita. Saya sambung ni jadi panjang. Dapat sesuatu dah hari ni? Dapat sesuatu dah hari ni? Alhamdulillah. Saya nak cerita pasal makan tadi sikit. Makan ikut sunnah Nabi, makan buah, makan sayur dulu, lepas tu makan makanan berat kalau roti ataupun nasi, dan yang ketiganya tutup dengan manis-manisan. Menurut kajian, apabila seseorang itu dia makan buah-buahan last akhir, maka dia terdedah paling sikit dia ada 2 penyakit dia akan kena. Satu, dia akan menyebabkan seseorang itu mengantuk. Contoh makan nasi, contoh makan buah, dia akan jadi mengantuk. Yang kedua, dia akan mengganggu saluran makanan tuan-tuan. Itu paling sikit lah. Lepas tu nak kena penyakit lain macam-macam lagi begini. Sebab tu kalau kita ikut cara hidup Nabi Muhammad, makan cara Nabi, minum cara Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, Insya Allah kita tak akan sakit. Kita akan jadi manusia yang sihat seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sihat pasal apa? Hari-hari dia makan madu lebah, hari-hari dia minum habbatus sauda. Dia tak makan minyak pun, sekurang-kurangnya dia akan ambil biji nak masukkan dalam makanan dia. Minum habbatus sauda, cuka apple, cuka kurma, minyak zaitun. Sebab tu Nabi tak nak kolesterol tinggi. Abang minum minyak zaitun bang? Tak nak. Umur apa umur? 5 lebih lah. Dengar saya bang, balik saya malam, pergi ketuk kedai mana-mana, pergi beli minyak zaitun. Dia tak buka, abang ketuk suruh dia buka lah. Tolong lah, abang nak sihat lah, minum lah. Saya bukan cerita pasal itu, benda tu sekadar bukan takat sunnah Nabi. Abang pergi di hospital, pergi jumpa pakar jantung, dia akan nasihatkan, silakan minum minyak zaitun terbaik, olive oil. Dia menurunkan kadar kolesterol paling cepat. Kita boleh tengok dia punya result dia dalam tempoh sebulan, kata sampai sebulan boleh pergi test darah, tengok dia turun kolesterol. Kolesterol ni dia dalam satu istilah perubatan dia panggil silent killer. Tiba-tiba yang dia boleh bunuh orang, tiba-tiba yang dia bunuh orang. Jaga adik-adik, jangan duduk seronok. Daripada sekarang minum sikit-sikit pun tak apa, beli minyak zaitun, minum. Dah tahu dah benda tu sunnah, tapi jadikan sebagai amalan. Cara hidup Nabi Muhammad SAW. Selalu saya bagi petua kalau saya mengajar syama'il. Cuba bagi petua dekat kawan-kawan, dekat keluarga kita, dekat isteri kita. Beli minyak zaitun, masak apa-apa, contoh kita goreng ikan, walaupun tak apa bagus, kita makan goreng lebih baik, makan singgang tu lebih baik. Tak apa, kita ambil minyak zaitun setitik dulu, kita lumur. Kita masak apa-apa, kita lepas ambil satu jemput habbatus sauda saja, lepas masuk dalam. Masak apa dengan baunya banyak, dia berubah bau dia ni. Masak sup, ambil sejemput, adalah 10-15 biji, lekat 2 jari ni. Jadikan sebagai satu tabiat amalan harian, minum, makan habbatus sauda. Jadikan sebagai satu tabiat amalan harian, minum madu lebah. Ambil satu camca kena pakai camca sudu atau plastik, ataupun sudu plastik ataupun sudu kayu, ataupun tuang terus masuk ke dalam gelas. Lepas tu buat air, kacau. Tapi kena tengok, kalau badan kita panas, minum madu kelulut lebih baik daripada minum madu lebah. Macam mana nak tengok badan panas? Tu dia. Ini ilmu perubatan. Tuan-tuan letak jari, 3 jari dekat tangan ni, dapatkan nadi. Okey, dapatkan nadi, saya buat. Lani nak buat minta apa? Dapatkan nadi belah kanan dan belah kiri, minta apa? Pegang, bagi dapat dia duduk dia duduk tendang tu, bawa 3 jari dekat nadi ni. Lepas tu kita dapat tekan sikit, dia bagi kuat, bagi dia lebih rasa lagi. Kemudian tuan-tuan tengok jam, bagi dia jam ada jarum ni lagi bagus. 1, 2, 3, 10 saat. Tengok berapa kali dia punya denyutan. Kalau lebih daripada 12, maknanya badan panas. Jangan minum madu lebah banyak, lagi panas. Dan panas dengan panas, dia akan main penyakit dia macam. Dia kena lawan panas dengan sejuk. Maka kalau badan kita panas, tengok cek pun 16, 17. Badan panas, madu lebah nak minum sikit, madu kelulut lagi bagus. Sebab madu kelulut dia bagi sejuk badan. Cari lah, saya tak omai pun, cari sendiri. Lagi saya omai kata, suruh beli dia punya tu. Dah. Saya tak buat. Cari kat mana-mana. Baik, ada soalan? Sila adik. Jangan malu, walaupun saya macam ni, saya tak angkau orang. Kan.
Kelebihan belah janggut ni tak belah saja biarlah. Okey, tak apa belah tu. Kelebihan belah janggut dengan serban. Dengan tak ada janggut. Adik main pada mana adik? Orang Malaysia. Yalah, kau di Zimbabwe ke mana kita kata. Dia. An cakap tak faham, an cakap tak jelas. Bila? Membeli janggut dia. Membeli janggut. Mana ada jual. Saya pun tak potong jual ni. Belah janggut dia. Lawak lah. Boleh tu. Membeli janggut pakai serban dengan pakai kelikat. Pakai kelikat? Awak tak tanya jumpa. Dia tanya pakai kelikat tak apa. Okey, terima kasih. Lihat. Duduk. Tenang, tarik nafas. Di gabra. Okey, kelebihan belah janggut. Satu dia adalah sunnah Nabi lah. Tuan-tuan, saya je ni memang bakar gila ni. Ni kalau saya cukup ni malam ni semua licin ni. Saya ingat dalam 2 bulan 3 bulan panjangnya dia. Oh, ni kapal lain, bukan kapal yang. Hang kapal main kot lain, kau main kapal kot lain. Faham tak? Genetik lain-lain, bakar lain-lain, keturunan lain-lain. Faham tak? Jadi satunya kita pun dah keturunan jenis janggut panjang lebat. Taruh pi lah. Kalau tuan-tuan tak mau taruh pun jangan hina orang taruh janggut. Faham tak? Ni geng-geng janggut tak guna. Cari pasal lah. Nabi Muhammad taruh janggut, hang tak mau taruh. Setengah-setengah orang dah biasa. Mungkin dia kerja askar kan dulu kan. Mana nak? Dah biasa kan, tak ada janggut kan. Jadi kata, tak boleh saya kata. Tak apa. Jangan hina janggut. Yang tu sunnah. Oh, janggut tak betul. Geng-geng jubah sahabat tak betul. Tak boleh cakap gitu. Individu yang tak betul, dia yang tak betul. Tak ada kena-mena dengan janggut. Jangan pasal nyamuk seekor, kelambu dibakar. Lagi satu saya ada baca satu artikel. Dia kata pasal janggut ni, Allahualam, satu artikel sejauh mana kebenarannya. Dia kata ni dari sudut saintifik, janggut dia bagus untuk pertumbuhan, untuk mempercambah hormon dalam badan, menstabilkan hormon dalam badan. Bila hormon tak stabil dalam badan pun jadi masalah. Kita tak stabil. Dia orang perempuan bila dia main haid, dia hormon tak stabil. Dia tak stabil, dia mula nak marah, dia tak selesa. Maka janggut ni salah satu asbab ni atas dunia ya. Sebenarnya yang paling penting jawapan dia adalah sunnah. Ada orang buat kajian, dia menstabilkan hormon. Alhamdulillah. Kita tengok anak saya apa? Baru sebelah. InsyaAllah coming soon. Saya nak bagi ada 40, saya khutbah, semua jadi makmum. Dengar. Lawak tak boleh. Adik tanya lebih kelebihan serban. Serban juga adalah sunnah Nabi. Nak pakai pun pakai, tak mau pakai pun jangan menghina. Macam tu juga. Nak pakai silakan. Okey. Serban ni adalah dililit. Itu juga salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Dan pakai kemplekat. Kemplekat pun sebenarnya ada riwayat bahawa Nabi pernah bersabda, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kita berseluar dan orang bukan Islam juga berseluar. Rasulullah kata berseluarlah dan berselendanglah. Apa makna berseluar dan berselendang? Adakah pakai selendang bubur macam ni? Pun mungkin juga. Adakah pakai selendang tu kita pakai seluar, tu kita pakai sampin? Maka ulama-ulama Melayu dia memahami berseluar dan berselendang itu adalah bersampin. Jadi pakai sampin tak salah. Nak pakai kain, silakan. Dan ada hadis Nabi pakai kain. Nak pakai seluar? Ya, tidak ada hadis Nabi pakai seluar, tetapi secara asasnya seluar itu adalah salah satu daripada pemakaian di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tak pernah larang memakai seluar. Silakan pakai seluar. Yang penting cara kita pakai jangan mencerminkan satu-satu jenis pakaian yang nampak budaya orang bukan Islam. Faham tak? Lebih-lebih lagi yang maksud saya tu pakaian yang bersifat keagamaan. Atau kita pergi pakai padri punya cara pakaian. Contoh, kita orang Islam mana boleh ikut orang bukan Islam. Nabi tak bagi. Nabi kata khalifuhum, jangan sama dengan orang Yahudi Kristian, jangan sama dengan orang bukan Islam. Pastikan lebih-lebih lagi pakaian yang bersifat pakaian kemegahan sesuatu agama. Ada 10 syarat pakaian kalau kita nak pakai baju. Dah pakai baju, pakai pakaian, ada 10 syarat pemakaian. Minta maaf tak cukup masa nak cerita. Panggil lagi pula.
Tahu cerita panjang lagi kan? InsyaAllah. Ada banyak nak cerita tapi hari ini baru ringkasan. Hari ringkasan juga tak ringkas baru 2-3 bab ya. Tapi sekurang-kurangnya ada sedikit pembukaan dalam hati kita, dalam pemikiran kita, bahawa cara hidup kita kena fikir. Kita buat satu benda, adakah benda ni cara Nabi Muhammad? Bayangkan tuan-tuan, apabila kita makan, kita minum air pegang tangan kanan, buka air tangan kanan. Dulu saya buka tangan kiri, saya kidal, buka tangan kanan, tuang tangan kanan, dan kita minum tangan kanan dengan 3 kali hirupan. Minum cara Rasulullah. Agak-agak terbayang tak cara hidup Rasulullah? Terbayang kan? Macam ni aku Rasulullah minum dah, dia buka tangan kanan, lepas tu dia pegang tangan kanan. Kita sedang, kepala otak kita sedang bergerak-gerak dan memikirkan, oh ini kau. Dan kita sedang bertanya, oh macam ni lah kot dah yang aku belajar dalam Syama'il, cara minum Rasulullah. Percaya ataupun tidak, di saat itu kita sedang ada Rasulullah dalam hati, jiwa, pemikiran kita. Kita sedang fikir, ini cara minum Rasulullah. Bila kita makan, kita ambil, Nabi kata makan yang paling dekat, ambil yang paling dekat dulu. Kalau ada daging belah sana pun jangan duk pergi langkau, duk pergi buat flyover. Tahu flyover? Dia buat flyover, tangan orang dah datang ni, tengok tangan dia, atas kali, main flyover pula buat atas. Tak boleh, itu bukan sifat yang baik. Jadi makan jangan buat flyover. Kalau duk cop, suruh daging tu main sikit, minta lagu tu. Tak ada apa bagi orang lain ambil. Sebab tu dia ada budaya. Bila aku makan tengok dia tak ada daging, jangan suap-suap, kubur tengah-tengah. Jangan duk balik kat hang seorang ya. Mentang-mentang daging tu golek pergi kat hang makan seorang ah. Tolak pergi tengah, tu baru prihatin. Hang pergi kat perut hang seorang ya. Orang lain tak mau makan dah. Makanlah seorang sikit, itu cara adab dia. Minta maaf tuan-tuan kan. Jadi bila kita ikut adab macam ni, insya-Allah makan yang paling dekat. Cuba bayangkan kita tengah duduk suat tengah, tiba-tiba ada flyover buat atas. Apa dia ni? Kita rasa tak suka. Tapi bila kita duduk, kita makan yang sikit, makan yang paling dekat dengan kita tu adab yang terbaik. Duduk cara Rasulullah makan. Rasulullah makan duduk, sini makan duduk kan, duduk atas meja. Meja apa dah? Duduk bawah ada. Kalau tuan-tuan boleh buat di rumah, makan duduk bersila. Saya teringat kalau saya pergi Mekah, saya mesti pergi ke tempat almarhum Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Masa zaman dia hidup sampai zaman dia anak dia sekarang. Kalau tuan-tuan pergi ziarah di tempat yang nama Rusaifah di Mekah, dia akan sediakan macam inilah juga. Tiap-tiap ada malam-malam dia akan buat kenduri, dia akan bagi makan nasi dalam. Dan tuan-tuan bila kita makan, orang tabligh dia makan, dia duduk macam mana lutut dia. Dia angkat lutut sebelah kanan. Pasal apa angkat lutut sebelah kanan? Satu sunnah. Mengharamkan makanan. Lagi. Jaga perut. Kecilkan perut supaya makan tak banyak. Bagus soal jawapan. Lagi. Kan. Dapat hadiah ayam ni belen-belen ni. Kan. Adik-adik, kalau kita belajar dalam tubuh badan manusia ni, nama dia anatomi. Anatomi itu belajar ni mata, mata orang ni. Lepas tu kita belajar fisiologi, mata ni fungsi dia apa tu lain cerita. Nak cerita anatomi tentang badan manusia, yang kata perut duduk tang mana, yang kata jantung duduk tang mana, yang paru-paru duduk tang mana, kan? Apa tu pankreas duduk tang mana, buah pinggang duduk tang mana. Pinggang duduk di bawah ni, buah pinggang duduk di atas. Tak kita tahu sakit bawah, sakit buah pinggang ni pinggang. Ada satu budak sekolah saya lama ni, cerita lama dia tak ada. Dia main ustaz sakit jantung ustaz, dia duduk pegang belah kiri ni. Saya kata ni, kalau bahasa kami orang Pulau Pinang ni mangkuk. Mana ada jantung belah kiri kanan, jantung dah belah kiri belah sini. Dah lah budak-budak, dia tak tahu jantung tu tak mana. Dia sakit ustaz sakit jantung. Sabila lari bertang ni jantung. Baik, bila kita belajar anatomi tubuh manusia, kita akan jumpa dekat perut kita, dekat pusat kita. Daripada pusat tu dia pergi ke arah kanan sedikit dalam 1-2 inci, kita akan berjumpa di situ satu tempat. Nama dia memanjang sikit. Nama dia apa? Nama dia appendix. Dia ada satu saluran panjang lubang tu. Bila kita makan benda-benda keras, kita tak minum air banyak selepas pada kita makan. Lepas setengah jam tu makan air, minum air banyak, maka dia akan sumbat makanan biji cabai, biji tomato, benda-benda keras terutamanya. Dia akan simpan lama-lama dia akan membengkak, bahkan boleh menyebabkan kematian. Siapa-siapa makan duduk letak lutut tinggi lutut sebelah kanan, insya-Allah sampai bila-bila dia takkan kena appendix. Tapi itulah takkan pergi kedai tolong buat tikar ni tak apa nak pergi kan.
Makan di rumah boleh kan? Makan di rumah. Tang mana kita berpeluang kita buat. Kalau tak berpeluang tu lain kali lah. Nampak macam mana? Bukan semua orang faham cara hidup Rasulullah. Bukan semua macam duduk. Kalau ikut qada hajat duduk bertinggung. Tapi hari ni pergi mana-mana semua duduk atas kursi. Itu bukan sunnah Rasulullah. Itu boleh menyebabkan buasir. Tak bagus untuk kesihatan. Jangan duduk atas kursi tu. Hang boleh bertinggung lagi bagus. Itu sunnah Rasulullah. Faham tak? Ni orang perempuan mengandung tak larat, Pak Haji lutut sakit boleh duduk. Yang hang baru umur 18, 13, nak duduk tak? Oh sakit juga lah kot. Hari-hari sakit ke? Kalau boleh duduk bertinggung, itu cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang nak abang. Tak ada. InsyaAllah di masa-masa akan datang. Ada satu lagi soalan? Ya, adik, siap. Ya. Okay. Dia lari malam-malam. Dia kata Islam kata siang bekerja, malam tidur. Lepas tu di Penang ada maraton malam-malam. Ustaz bagi satu lagi. Tak bagus Mana ada bagus pula dah. Tapi yang penting yang paling